Assalamualaikum teman-teman. Sebelum tu saya nak mohon maaf atas kelewatan. And then yang kedua, saya harap korang boleh dengar pakai earphone sebab sekarang saya dekat luar. So mungkin agak terganggu dengan bunyi-bunyi motor ataupun kereta daripada belah sana. Sebab ni betul-betul saya betul-betul menghadap jalan, okey. And then ni sekarang kat kampung kan. So line agak terganggu lah kat sini, okey. Okey, saya teruskan kepada kita punya apa yang kita nak buat untuk hari ni, iaitu tips Viva, okey. Untuk Viva ni sebenarnya Viva ni dia lebih kurang secara basic ni lah. Secara basic ni dia sama je dengan kita present dalam kelas. Tapi yang membezakan dia, kalau korang buat Viva secara face to face, korang akan ada 3 ahli panel. Biasanya korang akan ada 3 ahli panel yang akan tengok korang present. And then korang kena pakai formal attire. And then waktu korang present tu, dia akan titik beratkan hand gesture, eye contact, so on. Semua benda tu ada dalam borang markah. So saya nak korang tengok juga borang markah tu. Sebab even kita present online pun borang markah adalah menggunakan borang yang sama, okey. Jadi saya rasa seolah mungkin ada share dengan korang kot, borang markah untuk FYP, borang markah untuk Viva, borang markah untuk proposal kan. Okey, so yang tu korang kena tengok juga apa yang dia nak dalam borang markah tu. So korang boleh highlightkan lah mana yang korang rasa penting, and korang boleh buat dalam korang punya Viva nanti, okey. Okey, untuk Viva ni saya nak highlightkan 3 perkara penting. Yang pertama iaitu slide, yang kedua explanation, dan yang ketiga adalah practice. Tapi ketiga-tiga tips ni saya fokuskan kepada online punya presentation je lah, okay. Yang lain-lain tu saya rasa korang dah biasa ikut present kan. Okay, so yang lain-lain tu korang boleh boleh buat sendiri kot, okay. Okay, untuk yang pertama iaitu slide. Okay, slide untuk Viva ni dia mungkin agak strict sikit kalau nak banding dengan kita punya slide presentation dalam kelas. Sebab yang pertama, korang kena ada pages, kena ada nombor pages. Pages yang pertama, pages yang kedua, pages yang ketiga, pages. Biasanya kalau korang present dalam kelas, korang ada pages tak? Kalau saya tak ada lah. Saya tak ada letak pages. Tapi untuk Viva ni wajib letak pages. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, korang ada limit berapa slide sahaja yang korang kena letakkan. Kalau macam saya hari tu, saya hanya boleh letakkan maksimum 30 slide sahaja. Tak boleh banyak-banyak, tak boleh panjang sangat. Ya. Okey, itu yang kedua, iaitu korang ada limit pages. Okey. Yang ketiga, masa presentation korang bergantung kepada SV dan admin korang. Iaitu korang kena tanya SV korang berapa minit presentation dan berapa minit Q&A session. Macam saya hari tu 15 minit presentation dan 10 minit Q&A. So korang kena practice to make it 15 minutes exact. Sebab kalau lebih macam mungkin lebih 1-2 minit mungkin tak kisah. Tapi kalau takut korang terdirect sampai 20 minit, 30 minit, so it's quite dangerous, okay. Okay, tu yang ketiga. Dan yang keempat adalah slide korang. Nanti saya akan tunjukkan contoh slide saya. Sebab slide Viva ni bila saya tengok korang sangat-sangat berbeza lah dengan kita punya present. Sebab kita buat research tau. Research bukan macam kita buat research dalam kelas tu. Kalau dalam kelas tu kan dia ikut bab je kan. Tapi kalau kita buat yang slide untuk FYP ni, mesti kita rasa macam nak letak banyak sangat benda. Rasa macam semua penting. Tapi saya nak tekankan kat sini, yang korang kena buat as simple as possible. Letakkan point yang sangat-sangat penting sahaja. Contoh Okay, saya masuk kepada Okay, saya terus masuk kepada macam mana cara untuk korang buat slide tu, Okay, dalam slide tu korang kena ada, untuk page yang pertama korang akan ada tajuk. Okay, dalam tajuk tu saya nak highlightkan juga dekat sini. Okay, dekat tajuk tu saya nak highlightkan dekat sini yang korang tak boleh salah ejaan. Korang kena synchronize every single words. Contoh macam saya hari tu, saya ada perkataan uruf. Okay, dalam perkataan uruf tu dia sebenarnya ada hilaf sikit lah. Ada yang eja URF and ada juga yang eja URUF. Okay, so korang kena bagi sama. Kalau korang guna URF, semua kena URF. Kalau korang guna URUF, semua kena guna URUF. Tu contoh. So yang tu pun korang kena check juga, bagi sama dalam FYP, dalam Viva, dalam slide, semua kena synchronize. Okay, itu penting. Iaitu words, penggunaan words. Contoh macam perkataan Arab ke bahasa Inggeris. Contoh macam syariah. Syariah kalau dalam bahasa Inggeris, you have to use Y ataupun H. So benda tu pun korang kena highlight lah. Maksudnya korang kena check lah betul-betul, okay. Okay, itu dekat tajuk. Okay, apa lagi yang kena check and then korang kena pastikan ejaan nama korang punya examiner, ejaan nama korang punya SV kena betul, jangan salah. Sebab itu sangat penting. Sebab nama dia macam very sensitive issues, okay. Okay, yang kedua iaitu presentation outline. Okay, presentation outline ni biasanya kita panggil table of content ataupun isi kandungan dalam kita punya presentation. Tapi dalam Viva kita panggil presentation outline. Tapi untuk Viva they have their own presentation outline, iaitu korang kena explain berapa chapter dalam korang punya FYP.
presentation outline ni adalah 100% merujuk kepada FYP korang punya table of content. Okay, korang tak perlu buat a new table of content, just referring to your FYP table of content. Okay, iaitu kalau dalam research korang ada 5 chapter, so korang akan ada 5 presentation outline. Ya sayang. Kalau korang ada 4 chapter, so korang akan ada 4 presentation outline. Contohnya jangan. Okay, contohnya macam saya hanya ada 4 chapter je. Jadi saya punya presentation outline hanya ada 4. Sekejap Okay, jadinya contohlah macam saya ada 4 chapter kan. Jadi untuk presentation outline saya pertama adalah chapter 1, which is introduction. Chapter 2, which is literature review. Chapter 3, finding analysis. Chapter 4, conclusion and recommendation. Tapi kalau macam korang ada 5, so letak 5 lah. Nanti saya akan tinggalkan saya punya slide untuk korang buat rujukan. Tapi rujukan je tau, sebab sebenarnya tips ni saya gabungkan saya punya tips sendiri dan juga senior-senior punya tips. Macam saya dah tanya juga senior-senior kita sebelum ni macam mana Viva, and then saya dah combinekan dalam slide saya tu. Sebab bila saya tengok diorang punya slide, slide diorang semuanya berbeza, tak sama langsung, semua sangat-sangat tak sama. Jadi saya ambil sebagai rujukan sahaja, and then saya create saya punya own slide. Okay, so korang pun kalau nak buat saya punya rujukan, slide saya sebagai rujukan, jangan ambil 100%, ambil mana yang korang rasa the best, yang korang rasa korang nak. Okay, so tak perlu ambil 100%, ambil mana yang korang rasa korang nak sahaja. Okay, seterusnya saya juga nak menggalakkan korang untuk menggunakan background yang cerah. Elakkan guna background yang gelap. Saya rasa semua tu benda tu basic lah. Macam jangan guna tulisan yang kecil, macam Prof Zulekha ajar saya. Okay, yang kedua adalah explanation. Okay, second things that I want to highlight in Viva is explanation. Okay, kenapa explanation? Sebab saya sekali lagi saya nak highlight kat sini, yang korang tak perlu nak explain meleret. Itu dia, terasa dah. Okay, korang tak perlu explain meleret sangat, sebab macam saya dah pernah mention sebelum ni, yang sebenarnya examiner korang dah baca dah pun korang punya FYP tu. Jadi dia just nak korang explain secara kesimpulan je. Maksudnya dia nak kita just bagi macam ringkasan sahaja kepada research kita ni. Dia sendiri nak tengok korang faham ke tak pasal research korang, and then betul ke tak dengan apa yang diorang baca tu, pemahaman yang diorang baca dengan pemahaman yang korang buat sendiri. So benda tu pun antara salah satu faktor ataupun sebab kenapa kita nak buat Viva. Okay, dalam explanation yang pertama, yang pertama, korang kena highlightkan outline ataupun content, iaitu konten korang kena mungkin selari, maksudnya orang cakap orang kata tersusun. Okay, sebab bila slide korang berterabur, automatic korang punya flow of the presentation pun akan jadi berterabur juga. Sebab itulah slide itu pun penting untuk tolong korang guide korang punya presentation. Macam mana flow dia nak pergi. Contoh saya kata kat orang, korang nak cerita pasal contohlah korang nak cerita pasal crowdfunding contoh. Tapi saya ni tak tahu apa-apa pasal crowdfunding. Jadi takkanlah korang nak terus pergi kepada faktor, sedangkan yang general ataupun maksud crowdfunding tu pun saya tak tahu, tapi korang dah explain pasal factor contohlah kan. So dia punya explanation kenalah pergi kepada maksud dia, and then konsep dia, and then baru pergi kepada dia punya contoh-contoh crowdfunding ke ataupun contoh institusi ke apa ke. Baru masuk dia punya flow tu kena niau, kena macam mana cakap, macam kena betul lah macam tu. Okay, siapa benda yang aku cakap ni. Okay, dan yang kedua dalam explanation kena straight to the point, cakap terus, jangan nak cakap intro melirik, jangan sangat bazir masa, kita orang pun tak nak dengar. Okay, so korang kena cakap straight to the point. Okay, faktor pertama, faktor yang kedua, faktor yang ketiga, macam tu terus je, jangan nak bagi intro lebih-lebih. Ni bukan macam kita belajar dalam kelas tau. Belajar dalam kelas kita kalau boleh nak make it long, kita cuba juga make it long. Kalau boleh explain lebih lagi, kita nak explain lebih lagi. Tapi dalam Viva ni, kita just nak bagi tahu point and then explain sikit. Point explain sikit, macam tu. Sebab kita tak nak kita rugi masa, and then kita nak kita terlepas something yang lebih penting daripada itu. Okay, seterusnya, yang ketiga, kita kena lebihkan pada finding and analysis. Okay, dalam Viva ni, yang perlu korang highlightkan adalah finding and analysis tu. Yang tu adalah yang paling penting sekali. Kalau korang lebihkan masa korang ataupun lebihkan explanation korang tu pada chapter 1 ataupun chapter 2, sangat-sangat bazir, sangat-sangat rugilah. Sebabnya kita kalau boleh nak highlightkan dekat finding analysis, kita nak explain more. Viva kita tu kita nak explain more dalam finding analysis tu je, chapter 4 tu. So make sure you guys lebihkan pada finding analysis. Okay,
Okay, yang keempat, explain yang penting sahaja. Jangan explain yang tak penting. Explain benda-benda yang macam, contoh nak bagi sampai 2, 3, satu dah cukup. Itu pun kalau perlu sahaja. Kalau dah rasa macam dah faham tu, skip je terus. Okay? Okay, yang seterusnya. Okay, yang seterusnya, yang kelima, always keep in track. Okay, ni sudah cakap tadi. Okay, yang keenam, explain ikut number. Okay, contoh macam, okay, firstly, secondly, thirdly. Okay, so benda tu akan bagi korang orang pendengar nampak flow korang punya presentation, and then korang sendiri explain pun nampak korang punya flow. So korang macam korang tahu, oh okay, aku tengah cakap poin nombor 1, aku tengah cakap poin nombor 2, macam tu. So benda ni pun penting lah untuk bantu korang sendiri untuk present, and then yang kedua untuk bantu pendengar korang untuk lebih faham, oh dia dah cakap poin yang kedua, oh dia dah cakap poin yang ketiga, macam tu. Okay, yang ketujuh, hand gesture. Okay, hand gesture ni sebenarnya kalau saya sendiri dia terbuat tau, dia macam automatic terbuat, tapi saya rasa korang pun sama kot. Macam saya hari tu saya present sambil berdiri, and then I'm wearing baju kurung with tudung like this, tapi bukan macam ni lah, style macam okay sikit, macam selekeh kan. And then even sebenarnya SV dengan Examiner tak nampak sangat pun, tapi saya pakai itu untuk saya sendiri, macam tu. And then kalau Examiner dengan SV nampak lagi nice sebenarnya kan, nampak sikit effort tu. Okay. Okay, hand gesture senang, macam kalau kita buat, okay, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, macam tu. Nyamuk pula. Okay. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. So nampak nice kan? Okay, yang ke-8. Point dalam slide boleh bantu korang untuk flow track, untuk follow korang punya presentation track. Contohnya, korang tak nombor kat situ. Contohlah, korang punya suggestion ada 3. So korang tak nombor kat situ. Suggestion yang pertama apa? Suggestion yang kedua apa? Suggestion yang ketiga apa? So macam, taklah dia orang nampak macam ni. Okay, lepas tu, contohlah kalau kita terlepas pandang sekejap, tiba ni yang tadi berapa ni yang banyak mana dia punya suggestion. So tak nampak. So gunakanlah nombor itu wujud untuk membantu kita. So gunakan nombor tu, elakkan guna bullet tu. Bullet tu kalau korang nak guna untuk explanation okey lah kot, tapi kalau nak highlightkan berapa, faktor ada berapa, sebab ada berapa, objektif ada berapa, so biasakan untuk guna nombor. Orang ramai-ramai kat masjid macam ada something. Okay, yang ke-9 adalah flow presentation. Okay, saya dah highlightkan dah tadi, so tak ada masalah, kita skip je. Okay, yang ke-10, jangan terang benda yang sama banyak kali. Sangat-sangat rugi, sebabnya kan korang takut korang terlepas benda yang lebih penting. Satu. Yang kedua, korang rugi masa. Macam saya cakap, kita nak highlightkan dekat finding analysis. Kalau orang tak faham korang punya kalau orang tak nampak korang punya finding, what's the point of you making your research for 6 months? Okay, kalau korang asyik explain problem statement, research objective, research question, and then korang punya LR, semua benda tu sebenarnya basic je. Tapi yang penting, yang paling highlight sekali adalah finding analysis. Okay, so jangan explain benda yang sama terlalu banyak kali. Macam saya pun explain benda yang sama banyak kali juga dekat korang, sebab saya risau sangat korang buat benda tu. Sebenarnya tu lah biasanya orang akan buat. Okay, yang ke-11, tekankan sebutan yang penting. Okay, contoh ya, saya tak tahu lah korang perasan ke tak, tapi saya pun ada buat juga. Contohnya macam contohnya saya nak cakap, tekankan perkataan yang penting, macam tu. Always pastikan korang nak tekankan perkataan tu. Sebabnya saya tak tahu nak cakap contoh macam mana, tapi contohlah korang nak kata always, korang tahu kan, korang faham kan? Skip je lah. Tapi jangan lupa, kalau korang rasa perkataan tu penting, korang tekankan lebih sikit. Korang fahamnya. Okay, saya skip bukan skip lah, maksudnya okay, itu done. Yang seterusnya, 12 ni jarang orang buat, tapi sangat-sangat berguna, iaitu semak borang markah. Saya dah cakap waktu awal-awal saya, waktu kita opening tadi, untuk korang semak borang markah korang. Borang markah korang ni, contohlah waktu korang present, ataupun waktu korang buat video korang tu, ataupun dalam presentation korang lah, borang markah akan ada kat sini tau. So nanti korang akan diminta untuk isi juga borang tu. Maksud saya SV ataupun examiner akan minta korang isi korang punya nama dekat borang markah tu, and then korang hantar. Macam saya, examiner saya yang print sendiri, jadi kita tak perlulah nak tulis nama kita orang dekat borang tu, apa semua tak perlu. Tapi kalau kawan saya, dia kena isi nama dia, kena isi tajuk. Nanti korang akan diisi nama metrik, and then tajuk research korang. Nanti and then korang akan hantar borang markah tu dekat SV, and then SV akan bagi dekat examiner lah. Tapi kalau macam examiner saya, dia sendiri yang isi semua tu, and then dia fulfill lah borang markah tu waktu kita orang present. Okay, so sebab itulah sangat penting untuk korang tengok borang markah apa benda yang dia nak waktu korang present tu. Okay, so benda tu boleh jadi macam additional point lah untuk korang, sebab korang tahu apa yang dia nilai kan waktu Viva. So use it. Okay, tengok dia nak nilai apa. Saya tak ingat, tapi saya pun tengok juga dulu. Alhamdulillah, saya hanya ada beberapa soalan je. Itu pun hanyalah dia just nak tengok macam sikit-sikit je tambahan. Macam dia nak tengok saya punya problem statement, and then ada satu lagi soalan tapi saya tak ingat. Macam tu je. Okay, done. Saya siap buat notes tau. Okay,
Okay, ini adalah poin yang terakhir yang saya nak highlightkan dekat korang dalam Viva ni, iaitu yang ketiga, iaitu practice. Kan saya kata tadi slide, satu, saya dah explain. Explanation, dua, dan yang ketiga adalah practice. Okay, practice ni tak ramai orang yang buat sebab saya rasa lah. Sebab dia orang rasa macam kadang-kadang benda tu macam tak nampak sangat dia punya. As long as diorang faham, diorang tak ada masalah. As long as slide diorang dah siap, tak ada masalah. Tapi kalau saya, lepas saya dah siap tu kan, saya akan practice lebih-lebih sebab saya ni cerewet sikit. So bila saya try practice tu, tiba kalau saya nampak macam slide saya tu tak membantu, saya akan tukar. Saya akan tukar sampai saya rasa macam okay, I'm done. I'm satisfied with this. Macam tu. Sebab macam mana, bila korang rasa macam slide tu tak membantu, sangat-sangat recommended untuk korang tukar. Sebabnya bila korang tengok slide korang, korang lost, habis. Sebab slide tu dah satu-satunya partner sejati korang, best friend korang waktu korang present. Itu harapan korang. Kalau korang sendiri tak tahu korang tulis apa dalam slide tu, base, hancur. Okay? So that's why bila korang practice, and ini saya ni tips daripada saya sendiri. Kalau korang nak nice, korang practice depan cermin. Saya rasa ramai orang dah tahu kot sebenarnya. Korang practice depan cermin, korang tengok macam mana korang punya tangan korang, muka korang, and then macam mana cara korang cakap. And then benda tu akan slow akan gain korang punya confidence. Sebab korang boleh imagine tau, bila korang tengok kat cermin, korang boleh imagine diri korang macam mana bila present dekat orang. Jadi bila korang nampak diri korang present macam mana, itu akan membuatkan korang rasa lebih confidence. And then korang rasa diri korang tu lebih macam mana nak cakap, macam korang jadi tak segan sangat lah, faham tak? Jadinya bila korang tak segan, and then confidence level korang tu akan slow macam okay. Okay, so try practice depan cermin. Kawan saya kan, awal-awal tu macam malu-malu gila tau. Malu-malu gila nak cakap, nak present. Tapi bila saya advise dia suruh biasakan practice depan cermin, alhamdulillah dia pun dah makin okey. Sampailah sekarang, alhamdulillah.